Menguntung manis senyuman saudara, datang turuna ingin bersua. Assalamualaikum, mula bicara. Salam hormat untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam video dokumentari saya pada hari ini yang berkaitan dengan akhlak seseorang, yaitu yang bertajuk Cakap Tidak Serupa Bikin. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tabiat dan mentaliti yang mempengaruhi amalan dan tingkah lakunya. Maka, kepribadian inilah yang menjadi perbicaraan dan perbincangan yang utama dalam akhlak. Akhlak berasal dari perkataan al-khuluq, berarti tabiat atau tingkah laku. Menurut Imam Al-Ghazali, memberi maksud istilah akhlak ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan, fikiran terlebih dahulu. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku atau perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat pembawaan dalam hatinya, umpama pokok dengan akarnya. Ini menunjukkan bahawa tingkah laku atau perbuatan seseorang akan baik apabila baik akhlaknya. Seperti mana pokok tadi, apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akarnya, maka rosaklah pokoknya. Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu daripada 3 komponen dalam Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Oleh itu, akhlak adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi melengkapkan keislaman seorang, di samping menunjukkan tauladan yang baik kepada masyarakat. Baiklah, masuk pada tajuk saya pada hari ini ialah cakap tidak serupa bikin. Maksudnya ialah orang yang memberi nasihat atau teguran kepada orang lain, tetapi diri sendiri tidak mengamalkannya. Satu daripada siksa teruk yang Allah akan bagi pada hari kiamat adalah manusia yang jenis suka cakap pandai, tapi dia sendiri tidak buat apa yang dia cakapkan itu. Penyakit ini ada pada kita semua, tetapi sebenarnya kita tidak menyedarinya. Kita melarang orang lain, tetapi kita sendiri buat. Si Nopal, anak si Bahenol. Bahenol. Sarang hiyo Sunjunsu. Sarang hiyo Sunjunsu. Ya. Hei, apa benda yang kau buat ni ha? Buat live. Apa teruk sangat perangai kau ni sekarang? Tak. Apa orang buat kau nak buat? Apa orang buat kau nak buat? Dah viral si Nopal. Tak ada, kau nak ikut sangat apa? Dah ada kita dah buat, kita buat. Tak payah. Kau dah mengarut. Dah, delete. Hush. Apa benda yang kau perangai lah? Hei. Bahenol. Allah. Is. Kau buat apa ni? Tak je aku tengok kau bukan mata gua lagi si Syukri tu. Oi. Dapat kita lihat video tadi memaparkan antara sikap orang yang cakap tidak serupa bikin. Sama juga seperti seseorang menyuruh solat awal waktu, tetapi dia sendiri tengok drama pukul 7. Apabila drama sudah mula pukul 7, orang azan kadang buat tidak dengar sahaja. Cerita habis pukul 8, barulah hendak solat. Sembahyang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam wajib dikerjakan oleh orang Islam yang mukallaf menurut syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajiban yang dituntut waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Adalah afdal lebih utama menunaikan sembahyang itu pada awal waktu. Selain itu, seseorang menyuruh agar sabar dalam segala ujian dan dugaan, tetapi dia sendiri mudah melenting. Kita sebagai seorang manusia, kehidupan kita akan sentiasa diwarnai dengan ujian. Kadangkala ia datang dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan. Oleh itu, setiap perkara atau tindakan yang dilakukan oleh manusia menuntut rasa penuh sabar. Kerana itu, mengukur sejauh mana ketakwaan dan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhir sekali, antara contoh lain cakap tidak serupa bikin ialah seseorang menasihati agar jangan berbuat maksiat, tapi diri sendiri berbuat maksiat. Maksiat adalah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelakunya akan mendapat dosa. Contoh maksiat yang sering dilakukan adalah meninggalkan solat fardu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, dan berzina. Bila kita lihat perbuatan mengajak orang berbuat baik atau melarang berbuat jahat, tapi diri sendiri tidak mengamalkannya adalah satu sifat atau tingkah laku yang tidak baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Daripada ayat ini dapat difahami bahwa setiap apa yang kita tuturkan perlulah diselangi dengan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang tidak beramal dengan apa yang dituturkannya. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan sikap ini. Antaranya ialah yang pertama, ibu bapa sememangnya memainkan peranan penting dalam mencorak anak-anak. Ibu bapa berperanan untuk menjadi contoh tauladan dan sikap baik dalam membentuk anak-anak. Hal ini demikian supaya anak-anak akan mengikut sikap ibu bapa yang diamalkan. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Janganlah ibu bapa menjadi seperti peribahasa ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Yang kedua, pentingnya kita memiliki sahabat yang baik. Pendek kata, sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Sahabat yang mulia akan membawa kita ke jalan Allah. Carilah sahabat yang boleh menegur apabila kita lalai. Carilah sahabat yang sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Carilah sahabat yang sanggup bersusah payah, berbakti untuk agama, dan beribadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan penyelesaian yang ketiga adalah dengan bermuhasabah diri. Penting untuk kita menilai dan melihat kekurangan diri agar dapat memperbaiki segala kesilapan diri. Muhasabah umpama ubat yang pahit, tidak enak, namun ia adalah penawar yang mengobati 1001 penyakit. Sungguh pun menilai diri bukan sesuatu yang menyeronokkan, tetapi orang yang sering bermuhasabah akan dapat membersihkan diri daripada kejahilan, dosa, dan noda. Sebagai kesimpulannya, ingin saya tegaskan di sini bahawa kita sebagai manusia, tidak kira orang tua maupun remaja, haruslah menunjukkan contoh yang baik kepada semua orang. Biarlah cakap serupa bikin. Tidak salah menasihati orang lain, asalkan apa yang kita nasihatkan itu pun kita turut melakukannya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.